Okey, satelit buatan manusia. Okey. So tajuk dia pun satelit buatan manusia So jadi tentang ni lah bahan-bahan ciptaan manusia yang dihantar ke angkasa untuk mengorbit, sama ada nak orbit bumi ataupun nak orbit planet yang lain Okey, so yang banyak adalah orbit bumi lah. Okey. Jadi mana-mana objek yang mengorbit bumi kita panggil sebagai satelit. Okey, sebab tu bulan pun kita panggil satelit. Cuma bulan kita panggil satelit semula jadi. Okey, sebab dia mengorbit bumi, so satelit. Tapi dia memang dah ada kan. Ciptaan alam dah ada macam tu. Tapi kalau yang satelit buatan manusia ni memang manusia daripada bumi hantar benda tu, objek tu ke angkasa untuk mengorbit bumi satelit buatan manusia. Okey, so dekat sini dia bagi tahu satelit yang pertama kita panggil sebagai ISS. Okey, International Space Station. Okey, stesen angkasa antarabangsa. Okey, saiz dia ni besar. Okey, saiz dia besar. Lebih kurang tak silap cikgu, dua padang bola sepak. Okey, macam tu besarlah, 2 ke 6 macam tu lah ada. Saiz dia memang besar Okey, dia mengorbit bumi pada ketinggian 408 km sahaja. Okey, sebab kalau kita tengok dia punya ketinggian kedudukan ISS daripada permukaan bumi tu tak adalah sejauh mana pun. Okey, lebih kurang kalau daripada Kajang ni 400 km boleh pergi ke Johor. Okey, ataupun Kajang pergi ke Penang macam tu. Okey, jadi macam tak jauh sangatlah kalau kita tengok 408 km tu Okey, itu ISS tempat yang kebanyakan angkasawan daripada bumi akan pergi ke ISS ni So IIS tu ada tempat uji kaji, eksperimen semualah dalam tu Kita punya angkasawan kita Dr. Syed Muzaffar pun pergi ke ISS ni sebab ada orang ingat dia pergi ke bulan. Dia tak pergi bulan, dia pergi ISS. Okey, dah lama dah manusia tak pergi bulan. Kali terakhir tak silap cikgu tahun 70-an ke 80-an macam tu. Okey, yang kali pertama Neil Armstrong tahun 60-an tu kan. Tahun 60 berapa dah, 69 ke apa. Okey, tu kali pertama. Lepas tu ada lagi orang pergi. Cuma dah lama lah manusia tak pergi bulan sebab dekat bulan tak ada benda yang bukan menarik. Maksudnya kajian terhadap bulan tu tak ada perkara yang bermanfaat banyak sangat lah. Okey, sebab sebelum ni pun angkasawan yang pergi bulan pun dah ada ambil lah sampel batu dekat bulan tu, dah bawa balik bumi, dah buat kajian. Okey, kalau nak buat penempatan dekat bulan pula tak sesuai sebab graviti dia sangat rendah. Okey, so memang that's why tak pergi tu. So sekarang angkasawan ataupun NASA nak hantar angkasawan ke planet Mari. Sebab kita tak pernah lagi pergi planet Mari kan. So itulah sebab dia. Okay, so ISS Okay, ada satu lagi satelit. Kita kat sini nama dia Miasat. Okay, Miasat ni memang milik Malaysia. Okay, memang negara kita punya. Kalau ISS ni dia milik banyaklah negara yang berkongsi ataupun kumpul duit untuk bina ISS. Antaranya NASA. Okay, NASA daripada Amerika, daripada Jepun, daripada Kesatuan Eropah pun ada juga. Okay, yang berkongsi kepakaran dan juga dana untuk buat ISS ni ISS ni saiz dia besar tapi bukanlah daripada bumi dihantar ke angkasa tu besar ni. Dia hantar sikit-sikit. Dia hantar kompartmen by kompartmen macam Lego lah. Dia hantar satu dulu, lepas tu hantar lagi. Dia cantum lah dekat sana So dia cantum tu guna ni lah. Guna robotik apa semua dalam tu lah So okay, Miasat ni pula saiz dia sangat kecil. Okay. Tapi orbit dia, ketinggian orbit ataupun dia bergerak pada orbit 35,786 km. Kalau nak compare dengan ISS tadi, maksudnya saiz orbit Miasat ni jauh lebih besar daripada ISS. ISS 400 je, yang Miasat ni 35,000 km daripada permukaan bumi. So kalau kat sini kita nampak ISS lebih dekat daripada bumi berbanding Miasat. Okay. And then
Daripada dua nilai yang kita tahu ni, iaitu dia punya tinggi tinggi orbit daripada permukaan bumi. Jadi kita tahu kalau sesuatu satelit tu dekat dengan permukaan bumi, maksudnya dia punya tempoh orbitan dia lebih pendek. Kan, dia berdasarkan hukum Kepler ketiga tu. Jadi disebabkan saiz ataupun jarak ISS daripada permukaan bumi adalah 400 km. Jadi ISS mengorbit bumi, kalau tak salah lagi, sehari dalam masa 24 jam dia mengorbit sebanyak 16 kali. Okay, maksudnya ISS ni mengelilingi bumi dalam masa 24 jam, dia mengelilingi bumi 16 kali. So maksudnya dia punya siang dan malam berlaku kat ISS tu banyak kali lah. Okay, dalam masa 24 jam banyak kali berlaku siang dan malam kan, sebab dia mengorbit bumi kan. Okay, macam tu. Tapi Miasat ni pula disebabkan dia jauh, jadi tempoh orbitan dia tak samalah. Maksudnya lebih lama lah dia punya tempoh orbitan dia. Okay, berbanding ISS. Nanti kita tengok dia punya kesan tu. Okay. Jadi bila dia berada dekat tempat macam tu, ketinggian dia berbeza, jadi dia punya laju linear pun berbeza jugalah. Okay, laju linear yang berbeza yang sesuai dengan ketinggian dia. Okay, itu secara umum lah. Okay. Cakap pasal Miasat ni, 2-3 minggu lepas ada kecoh tentang Astro kan. Kita punya channel Astro dekat rumah tak berapa dapat. Kalau kita ada Astro lah yang guna piring Astro dekat luar rumah tu. So siapa guna piring tu, channel dia tak dapat dalam 2-3 minggu lepas sebab ada masalah kepada satelit Miasat tu. Okay, satelit Miasat tu dah terlalu lama dah, berbelas-belas tahun. So ada kerosakan dekat bahagian satelit tu menyebabkan satelit tu dia jatuh kepada orbit yang lebih rendah. Okay, dia jatuh pada orbit rendah. Nanti kita tengok dekat bawah ada dia punya contoh dia bagi tu. Okay, jadi rumus yang kita guna untuk satelit buatan manusia ni adalah daya memusat dan juga hukum kegravitan semesta Newton, iaitu daya graviti. Daya memusat dan juga daya graviti. Kita tengok gambar rajah ni. Okay, so bumi dan ada satelit. Satu bumi dan satu satelit mengorbit bumi. Okay, M besar adalah jisim bumi, M kecil jisim satelit. Okay, R adalah jejari orbit satelit. Okay, jejari orbit tu maksudnya daripada pusat bumi sampailah ke satelit tu. Okay, V laju linear. Okay, laju linear satelit, dan F ni daya memusat satelit. Okay, so satelit tu ada daya memusat sebab satelit mengelilingi bumi dalam bentuk bulatan. Okay, orbit dia bentuk bulatan, so dia ada daya memusat lah pada bumi. Okay, kemudian satelit dengan bumi juga terdapatnya daya graviti. Okay, daya graviti sebab jisim bumi mempunyai jisim, satelit pun mempunyai jisim. So bila ada dua objek ada jisim dan ada pada satu jarak tertentu, so ada wujud daya graviti. Okay, so jadi satelit kepada bumi ada daya graviti dan juga daya memusat. Nilai daya dia sama. Okay, so kita samakan formula ni. Okay, dia dah bagi dah sini. Okay, daya graviti GMM bagi R kuasa 2, daya memusat MV kuasa 2 bagi R. Kat sini kalau kita tengok daya memusat dia pakai M kecil. Okay, sebab daya memusat tu ada pada satelit sahaja. Okay, bumi kepada satelit tak ada daya memusat. Okay, daya memusat bumi ada pada matahari saja. Arah dia ke matahari. Okay, bumi ke arah satelit ada daya graviti je, daya memusat tak ada. Sebab tu M kecil ni untuk daya memusat satelit. So kita samakan dua tu, MV kuasa 2 bagi R sama dengan GMM bagi R kuasa 2. So kita potong M kecil. Okay, kita potong jisim satelit. Okay, dan juga jejari yang ni tinggal satu. Okay, ini tinggal satu je. That's why lah dapat V kuasa 2 sama dengan GM bahagi R. Okay, R kuasa 2 tu dah jadi R kuasa 1. Jadi kita dapatlah dekat sini. Okay, laju linear adalah punca kuasa 2 GM bahagi R. Okay, punca kuasa 2 GM bahagi R. Jadi laju linear satelit tu, okay, maksudnya satelit mengelilingi bumi dengan kelajuan tertentu tu adalah G darab M bahagi R. Okay, GM adalah pemalas kegravitian darab jisim bumi bahagi jejari orbit satelit tu. Jadi maksudnya
jisim satelit tu tak penting lah dalam pengiraan laju linear dia. Sebab dia punya nilai tu dah potong dah kan. M kecil tu dah potong. Jadi satelit kecil ke, satelit besar ke, dia punya laju linear dia sama je dengan syarat dia duduk pada R yang sama. Kalau nilai R dia sama, iaitu dia punya jejari orbit satelit tu sama, so laju linear samalah. Tak kisahlah dia kecil ke besar. Okay, kalau dalam gambar rajah atas ni, kalau kita tengok ISS dengan Miasat ni duduk pada orbit yang berbeza kan. That's why laju linear Miasat dengan ISS tak sama. Okay, yang ISS tadi sehari 24 jam dia pusing bumi 16 kali kan. Sebab dia tak sama dengan orbit Miasat. Kalau sama dia mesti tempoh orbitan dia sama dengan Miasat tu Okay, kalau kita tengok pun formula ni kita pernah jumpa dekat subtopik sebelum ni, iaitu jisim bumi dengan matahari tu. Okay, kita pakai formula yang sama, tapi yang tu kita jadikan tempoh sebagai perkara rumus. Yang ni kita jadikan laju linear sebagai perkara rumus. Yang tu kita masukkan formula yang ni tu ada. Formula laju linear sama dengan 2 pi r bahagi t kan. That's why dia punya formula tu jadi sampai 4 pi kuasa 2 semua tu. Okay, yang ni kita gunakan V je. Tak payah nak guna 2 pi r bahagi t tu. Okay, boleh tu. Okay, tengok ni pula. Okay, oleh sebab GM adalah malar, G dengan M tu tak berubah, pemalar kegravitian darab dengan jisim bumi tetap. Jadi laju linear satelit bergantung kepada jejari orbitnya yang cikgu cakap tadi lah. Dia bergantung kepada nilai R je. Laju linear bergantung kepada jejari orbit dia Okey. Jadi untuk orbit yang berada pada ketinggian H di atas permukaan bumi, jadi jejari orbit dia adalah R tambah H. Jejari bumi tambah tinggi satelit tu. Kalau ISS tadi, jejari bumi tambah dengan 400 km tadi tu lebih kurang macam tu lah. So dapatlah dia punya jejari orbit. Okay, ada soalan ni? Ada. Okay. Right. Okay Okay, satelit buatan manusia boleh dilancar untuk kekal mengorbit pada ketinggian tertentu untuk mengelilingi bumi dengan jejari orbit. Okay, so yang ni dia ulang balik lah formula tadi V sama dengan GM bagi R semua sekali punca kuasa 2. Okay, contoh dekat sini dia bagi satelit yang bernama GPS, Sistem Kedudukan Sejagat. Global Positioning System. Okay, Global Positioning System, iaitu GPS ni lah yang akan bersambung dengan handphone kita kalau kita pasang Waze. Kalau kita nak tengok jalan, pasang Waze. So handphone kita akan ada berkomunikasi dengan satelit GPS ni. Okay, sama ada Waze ataupun kita buat location lah. Kalau kita share location kan, kita on kita punya location tu dekat phone kita tu, so dia connect dengan GPS juga. Okay, ataupun kita pasang Google Maps. Sama kan, Google Maps dengan Waze sama je lah. Okay, maksudnya kat sini kita punya handphone kira canggih jugalah. Okay, boleh bersambung dengan satelit yang berada dekat angkasa. Yang mana dia punya satelit tu jarak dia daripada permukaan bumi 20,200 km. So handphone kita boleh connect. Ada isyarat antara handphone kita dengan satelit tu. Itu untuk GPS lah, untuk location lah. Kalau kita call ke Wi-Fi, itu connect dekat dalam rumah lah. Kalau kita call connect dengan menara telekomunikasi yang ada dekat atas bangunan, dekat atas shop lot biasanya ada tu kan. Tapi kalau GPS dia bersambung dengan satelit Okey, jadi kat sini dia bagi GPS berada 20,200 km. Okey, kita tengok pengiraan kat bawah ni terus. Okey, jadi macam biasa tinggi kena tukar kepada unit SI meter 20,200 darab 1,000 untuk tukar kepada meter, jadi dapatlah 2.02 10 kuasa 7 meter. Okey, jadi jejari orbit satelit GPS tu adalah yang ni R jejari bumi tambah dengan H. 6.37 10 kuasa 6 jejari bumi, 2.02 10 kuasa 7 tadi adalah tinggi satelit dari permukaan bumi. So dapatlah R kecil jejari orbit dia 2.657 10 kuasa 7. So kita ganti je dalam formula ni. Okey.
G dengan M tak berubah, yang berubah adalah R sahaja. Okay. So dapatlah laju linear satelit tu, GPS tu adalah 3.87 10 kuasa 3 meter per saat. Okay, kalau kita tukar pada kilometer, kita dapat 3.87 kilometer per saat. Okay, 10 kuasa 3 kan, bagi 1000 dapat kilo lah. Jadi maksudnya, satelit GPS tu mengorbit bumi dengan kelajuan 3.87 kilometer pada setiap saat. Dalam masa 1 saat dia dah mengorbit 3.87 kilometer. So kamu bayangkanlah betapa lajunya kan satelit tu bergerak. 1 saat 3.87 kilometer. So memang laju lah. Okay, kita 1 saat pun baru boleh berapa? 1 langkah, 2 langkah dia kalau berlari kan. 1 saat, 1 langkah, 2 langkah. Ini 3.87 kilometer untuk 1 saat. So lajulah. Okay. So kat sini kita nampak bahawa laju linear satelit bergantung sepenuhnya kepada jejari orbit satelit tu. Bukan bergantung kepada jisim satelit tu. Macam itulah dia nak bagi tahu kat sini. Okey. Dalam orbit yang stabil, laju linear satelit nilai dia yang itulah. Okey. Laju linear adalah cukup besar. Okey, cukup besar untuk satelit tu bergerak dalam orbit membulat mengelilingi bumi. Maksudnya dengan nilai 3.87 km setiap saat tu, satelit tu dia akan terus mengelilingi bumi dia. Dia tak jatuh pun. Maksudnya dia duduk kat tempat tu je. Maksudnya dia mengorbit bumi pada jejari nilai R yang sama je, tak berubah pun. Okey. Pecutan memusat satelit adalah sama dengan pecutan graviti dia. Pecutan memusat satelit tu yang kita guna formula F sama dengan MA dengan F sama dengan MV kuasa 2 bahagi R tu. Iaitu kalau kita potong M dengan M, kita dapat A sama dengan V kuasa 2 bahagi R. Yang inilah nama dia. Pecutan memusat. Okey, yang ni. Okey. Okey, pecutan graviti pula kalau kita bandingkan daya graviti dengan F sama dengan mg tu. So kita akan dapatlah dia punya nilai dia sama. Okey, jika laju linear satelit menjadi kurang, laju linear satelit menjadi kurang daripada laju linear yang sepatutnya. Katakanlah GPS tu pada kedudukan 20,200 km, kelajuan dia mesti 3.87 km per saat. Baru dia stabil. Okey, kalau dia kurang, iaitu katakanlah dapat 3.00 km per saat kan, kurang dia 0.87. Okey. Jadi bila dia kurang, satelit tu akan jatuh ke orbit yang lebih rendah. Jatuh orbit lebih rendah ni maksudnya macam ni. Okey, katalah ada masalah pada satelit ni, ada kerosakan pada dia punya penggerak dia, engine itu. Jadi satelit tu dia akan jatuh ke orbit rendah tu, maksudnya dia akan jatuh macam ni. Dia akan jatuh macam ni. Okey, dia akan jatuh macam ni lah. So kalau ada masalah lagi, dia akan jatuh dan akhirnya baru dia jatuh ke permukaan bumi. Macam itulah. Okay, kenapa kamu nampak cikgu lukis macam bentuk bentuk pusingan macam tu kan? Okay. Kat sini dia tulis dah. Okay, dia jatuh pada orbit yang lebih rendah dan terus memusar. Memusar tu maksudnya dia masih lagi bergerak mengelilingi bumi tapi makin lama makin dekat dengan bumi. Okay, kalau tengok gambar rajah ni, kita tak boleh faham maksudnya kita jangan faham bahawa satelit tu jatuh ke bumi ikut arah H tu. Dia bukan jatuh macam buah kelapa tu. Kan buah kelapa ke buah durian jatuh terus ke bawah kan sebab jarak buah durian dengan bumi tu dekat. Tapi satelit ni dia berada pada jarak 20,200 km. Jadi kalau dia jatuh pada orbit rendah tu, dia jatuh dalam bentuk memusar tu. Okay, bentuk memusar tu maksudnya laluan dia macam ni lah yang warna biru tu. Bila laju linear dia berkurang, dia akan jatuh ke bawah sikit, Sambil tu dia terus bergerak lagi mengelilingi bumi. Dia mengelilingi bumi lagi. So lama-lama kalau benda tu masalah tu tak dapat dibetulkan, dia akan terus mendekati bumi dan akhirnya jatuh ke permukaan bumi. Okey, itu maksudnya Musa. Dia bukannya, kita jangan salah faham, ingat dia jatuh macam buah kelapa tu terus ke permukaan bumi kan. Dia bukan macam tu So dulu pun cikgu ingat macam tu juga. Kan, sebenarnya tak, mana-mana objek daripada angkasa nak masuk
nak jatuh ke bumi dia mesti bergerak dalam untuk memusar tu sebab jarak dia tu jauh tu 20,200 kilometer. Okay, dia bukan dia simply nampak macam buah kelapa jatuh terus kan. Dia bukan macam tu ha, okay. So bila satelit tu masuk dekat atmosfera, okay, sebab dekat angkasa tak ada udara kan. So dalam vacuum. So bila masuk atmosfera dia berlanggar dengan atmosfera bumi menghasilkan rintangan udara dan menjana haba. Maksudnya ada rintangan udara antara satelit tu dengan atmosfera dan rintangan tu menghasilkan haba menyebabkan satelit tu boleh terbakar. Okay, dan kalau ikutkan selamatlah sebenarnya untuk penduduk bumi. Bila satelit tu terbakar, dia tak jatuhlah ke penempatan manusia. Kalau jatuh dekat laut tak apa, kalau jatuh dekat bandar ke apa. Okay, tapi satelit tu dia sempat terbakar habis dulu, so dah jadi hancur semua. So tak jatuh ke bumi lah. Okay, sama juga dengan asteroid. Okay, asteroid ke apa meteor ke apa benda tu kan, semua tu. Kalau kan ada kemungkinan apa jatuh dekat bumi tu kalau saiz dia besar, dia masuk tu tak terbakar habis, itu boleh lah. Boleh menyebabkan ancaman pada bumi. Kalau setakat kecil dia, so dia dah masuk dalam atmosfera pun dia dah terbakar dah. Okay, yang kita panggil apa shooting star tu kan. Itu sebenarnya ni lah meteor yang masuk ke atmosfera dia terbakar. Okay, kalau ikut sejarah ada juga yang memang dah pernah menghentam bumi. Yang popular tu dekat Arizona, Amerika Syarikat tu yang kawah besar terbentuk dekat dekat tempat tu sampai sekarang ada dia punya kesan dia. Memang besarlah kawah tu, diameter dia 1 kilometer lebih. Diameter 1 kilometer memang besarlah asteroid tu jatuh. Tapi dah berjuta-juta tahun dululah kesan dia ada lagi kat situ. Okay. Alright, so itu tentang satelit so masalah kepada Astro tadi tu yang ni lah. Dia ada masalah kepada dia punya engine dia lah. Something like engine pada satelit Miasat tu menyebabkan dia jatuh pada orbit lebih rendah. So isyarat dia tu tak dapat dihantar kepada penerima satelit dekat bumi tu siapa yang pakai piring Astro. That's why tak dapat channel dia. Okay, kalau pakai yang apa internet fiber apa, so tak ada masalah lah. Macam tu. Okay, boleh itu. Sebab subtopik ni banyak baca tau. Pengiraan dia ada sikit tapi dia banyak faham konsep istilah-istilah yang kita guna untuk satelit tu